Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raif bin Muhammad Arslan daripada kelas 3 PISMP Pendidikan Islam 4, dan sekarang saya ingin membentangkan tentang pengurusan perkemahan. Okey, baiklah. Pendahuluan. Berkemah adalah penghidupan di luar sana, sama ada hutan, di pantai, di bukit, di gunung dan sebagainya. Okey, dahulu berkemah merupakan satu keperluan untuk hidup. Berkemah ni berkaitan rapat dengan ikhtiar hidup secara individu atau berkumpulan. Berkemahan ini bermaknanya anda terima atau memikul beberapa tanggungjawab terhadap pengurusan makanan, perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti dengan persekitaran. Definisinya adalah penghidupan di luar sana, sama ada di hutan, pantai, bukit, gunung dan sebagainya. Di lokasi yang kita boleh berkemah lah. Jadi berkemah ini bermakna kita menerima beberapa tanggungjawab seperti sama ada pengurusan makanan, perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan persekitarannya. Okay. Sekiranya kita berkemah secara berkumpulan atau individu, perhubungan dan rapat dengan alam semula jadi perlulah diutamakan. Tujuan perkemahan. Terdapat pelbagai tujuan perkemahan yang kita dapat lihat di sini. Yang pertama adalah untuk rekreasi. Untuk mementingkan kemudahan dan keselesaan dalam makan, minum dan tempat tidur. Tidak mementingkan kegiatan kemahiran ilmu dan ilmu perkemahan. Baik. Yang kedua, ikhtiar hidup, iaitu survival. Dan tujuan ini adalah lebih khusus. Biasanya untuk pengembaraan yang lasak, berunsurkan ilmiah dan menguji kemahiran yang telah dipelajari dan membina semangat serta ketahanan diri. Dan juga pengembaraan ekspedisi dan juga misteri. Dan kedua-dua ini adalah merupakan pengembaraan, iaitu ekspedisi adalah sementara di satu lokasi untuk tujuan berehat atau aktiviti tertentu seperti memancing, team building dan sebagainya. Dan juga misteri adalah penjelajahan untuk mencari sesuatu yang tersembunyi berdasarkan panduan. Sama ada kita menggunakan kompas atau seperti aktiviti treasure hunt, contohnya misteri. Okay. Secara dalaman pula, peserta perkemahan akan mengalami kesedaran bahawa perubahan masing-masing, bahawa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan dan meningkatkan kecakapan diri, menghayati erti batasan hidup, memupuk semangat keberanian dan kreativiti, meningkatkan kesemangat kekitaan, persatuan dan disiplin, dan juga meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental. Perancangan perkemahan ini kita perlu, yang pertama kita perlu buat kertas kerja, iaitu organisasi, bajet, kos dan logistik. Dan juga kita akan mengadakan mesyuarat dengan jawatan kuasa pengelola dan juga senarai petugas dan jadual bertugas, penentuan penyertaan syarat dan peraturan, logistik kemudahan pegawai dan peserta, pengisian aktiviti sepanjang program, senarai pegawai dan peserta dan juga surat kebenaran dari waris. Baik. Dan juga atur cara program, makan minum, pengangkutan, peralatan perhubungan radio dan juga pengambilan insurans tambahan. Okey, baik. Seterusnya, prosedur tetap perkemahan. Okey. Dan kita saksikan. Okey. Kita akan, sebelum tu saya nak tunjukkan peringkat prosedur tetap terbahagi pada 3 kategori: sebelum, semasa dan selepas. Okey, baik, kita lihat contoh di sini, iaitu contoh jadual. Ya. Di sini kita lihat. Baik. Di sini kita lihat, ni salah satu contoh yang telah saya lakukan. Contohnya jadual perkemahan sebelum, semasa dan selepas, iaitu pertama pendaftaran peserta, bacaan doa, nyanyian lagu, perasmian pembukaan dan juga tindakan kita. Dan juga kita dapat lihat taklimat komander untuk penginapan 8 pagi, pukul 9 pagi aktiviti pemasangan kemah, 10.30 pagi minum pagi, dan 11 aktiviti berkumpulan seperti contoh pembinaan motor, bendera dan perbentangan, dan juga latihan pertolongan cemas. Pengurusan diri pula, pada satu petang kita boleh buat pengurusan diri, iaitu solat zuhur berjemaah dan juga makan tengah hari. Pukul 2.30 petang pertandingan chef cilik, pukul 4 petang pengurusan diri, solat asar dan minum petang, 5 petang riadah dan juga
6.30 petang pengurusan diri, solat maghrib isyak dan juga makan malam. Dan juga apresiasi seni ini adalah pukul 8.45 malam ni, seperti contohnya malam kebudayaan lah, contohnya seni macam banyak contoh seni, iaitu tarian, nyanyian dan sebagainya. Dan juga kembara alam maya pukul 10.45 malam. Okey. Dan juga pengurusan diri seperti mana mandi dan kuliah subuh, solat subuh, dan juga 6.45 pagi riadah iaitu aerobik, 7.30 pagi sarapan pagi, dan juga 8 pagi pemeriksaan pagi iaitu pemeriksaan kemah, dan 9.30 pagi pertandingan kawat kaki, 11 pagi majlis penutup dan penyampaian hadiah, 12 tengah hari pengurusan diri iaitu khidmat masyarakat dan juga makan tengah hari, 12 tengah hari berkemas dan pulih. Okey, baiklah. Ini merupakan contoh ringkas ya, jadual ringkas perkemahan peringkat sekolah. Baik. Dan juga seperti dapat lihat lakaran yang telah saya sediakan di sini, iaitu lakaran berkenaan gadget-gadget yang kita boleh gunakan sewaktu perkemahan. Terdapat banyak contoh di sini. Okey, antaranya adalah ni. Contoh kita lihat wet and dry waste disposal. Ni pembuangan sampah basah dan kering. Dan juga ni ada tempat menjemur kain ya, washing up dresser, penjemur kain, dan juga ni ada tempat kayu api, dan ini juga terdapat kemah, dining room, dining food preparation area iaitu tempat makan, dan juga sudah semestinya perkemahan mestilah ada kemah. Ni ada kemah. Okey, dan juga di sini ada gateway ni macam gerbang, itu gerbang. Okey, baiklah, kita dapat lihat pelbagai jenis gadget di sini. Okey, dan seterusnya kita akan tengok. Okey, jap. Kita lihat sebelum, semasa dan selepas. Tunggu jap. Okey, sebelum, semasa dan selepas prosedur tetap. Jom kita tengok. Sebelum perkemahan. Okey, kebenaran mengadakan perkemahan, pertama sekali kita akan mengemukakan permohonan bertulis. Contohnya borang kita guna, iaitu pertama dalam sekolah kita akan memerlukan kelulusan pengetua atau guru besar. Yang kedua dalam daerah tapi di luar kawasan sekolah kita memerlukan kelulusan pegawai pelajaran daerah. Dan dalam negeri tetapi di luar daerah dan juga luar negeri kita memerlukan pengurusan pengarah JPN. Dan luar negara kita memerlukan kelulusan pengarah bahagian sekolah KPM. Banyak prosedur yang perlu diambil. Okey. Jika perkemahan dibuat di luar kawasan sekolah yang melibatkan pengangkutan, perlulah memohon kebenaran mengadakan lawatan kepada pengarah pendidik negara. Pengarah pendidik negeri, maafkan saya. Pengarah pendidikan negeri. Okey. Kita perlu dengan menyertakan bersama salinan surat kebenaran perkemahan daripada unit kurikulum Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri. Pihak penganjur perkemahan mestilah melantik secara bertulis kurang-kurangnya seorang jurulatih bertauliah. Maksudnya kena ada seorang akan menjadi sebagai memimpin dan menyelia program perkemahan tersebutlah. Benda ni amat penting kerana amat bahaya sekiranya perkemahan dilakukan tanpa ada pemantauan orang yang lebih dewasa dan lebih bertanggungjawab. Jadi wajib paling kurang seorang jurulatih, guru lah, seorang guru yang bertanggungjawab. InsyaAllah dah boleh. Pemberitahuan akan mesti dikemukakan kepada pertama balai polis yang paling hampir dengan lokasi, dan juga balai bomba dan penyelamat yang hampir dengan kawasan perkemahan, dan juga pusat kesihatan yang paling hampir, dan juga pejabat penghulu yang berkenaan. Penyertaan murid dalam setiap perkemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupannya sendiri, dan juga perlu mendapatkan kebenaran bertulis waris. Surat kebenaran itu amat pentinglah kerana kita perlu dapat kebenaran ibu bapa supaya ibu bapa supaya ibu bapa dapat mengetahui apakah anak-anak mereka menyertai program ini, adakah bertanggungjawab, adakah memiliki guru seperti mana yang telah dinyatakan tadi, adakah guru pembimbing itu bertanggungjawab. Sekiranya guru tersebut bertanggungjawab, akan disediakan borang kebenaran dan juga akan dimaklumkan kepada balai polis, bomba, kesihatan dan sebagainya.
kerana sewaktu perkemahan tidak dapat dijangkakan apa yang akan berlaku. Terdapat insiden-insiden seperti mana contoh insiden kebakaran secara tidak sengaja, insiden kemalangan yang tidak dikehendaki, insiden pelajar hilang dan sebagainya. Jadi perkara ini amatlah penting. Setiap peserta yang menyertai sesuatu perkemahan mestilah sihat, bersedia dan telah menjalani latihan asas yang berkenaan. Taklimat awal perlu diadakan untuk meliputi semua aktiviti dan langkah keselamatan serta peraturan. Okey, semua peserta wajib ya. Dan juga kebenaran bertulis menggunakan tapak lokasi perkemahan mesti diperoleh terlebih dahulu. Okay. Lokasi perkemahan mestilah dipantau keselamatannya dari segi yang pertama, gangguan binatang buas dan berbisa, hakisan atau tanah runtuh atau banjir, ribut atau gelombang besar, wabak penyakit, kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini perlulah dipantau oleh guru. Seperti contohnya lah, contoh hutan kat mana orang berkemah selalu? Okey, contoh kat Kelantan, biasanya orang berkemah dekat hutan dulu di pantai cahaya bulan. Kota Baru kat Kelantan lah. Hutan dulu pantai cahaya bulan. Okey, di sana guru perlu memastikan dengan mereka yang bertanggungjawab di sekeliling dan juga penghulu dan juga mereka yang berkuasa tentang gangguan-gangguan seperti ini agar memastikan keselamatan pelajar terjamin. Okey. Dan jurubantu mesti dilantik. Okey, baiklah. Dan juga semua keperluan logistik hendaklah mencukupi. Semua ini perlu dipastikan. Okey, baiklah. Dan organisasi perkemahan. Organisasi merupakan jentera yang menggerakkan aktiviti untuk kumpulan. Justeru organisasi tersebut perlulah dirancang berdasarkan perkara di bawah. Pertama, perlulah ada penganjur. Nama pihak tersebut perlu dicatatkan. Okey. Yang kedua, peserta. Peserta lah macam pelajar lah. Yang ketiga, saiz kumpulan, iaitu menentukan jumlah bilangan minima atau maksima bagi setiap kumpulan. Dan juga kena ada syarat lah. Syarat iaitu menetapkan syarat tertentu. Contohnya perkemahan remaja. Contohnya perkemahan ini hanya boleh disertai oleh pelajar tahun 5 dan 6 sahaja. Jadi takkanlah budak darjah 1 nak sertai kan contohnya. Sebab amat membahaya kerana mereka tidak mampu untuk menjaga diri mereka sendiri sekiranya apa-apa yang teruk berlaku. Jadi perkara seperti ini perlulah ditetapkan untuk menentukan jantina, hak umur, keadaan tubuh badan, kelulusan akademik, kemahiran tertentu dan lain-lain. Okay. Dan juga kepimpinan, menentukan organisasi dan juga jawatan kuasa. Perlulah dilantik. Contohnya sebelum berlakunya perkemahan, guru-guru perlulah melantik contohnya okey, membahagikan pelajar lelaki dan perempuan. Okey, jadi sebelum menyertai program ini, semua pelajar dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan dibahagi lelaki dan perempuan dan disediakan penghulu dan penghuluwati. Jadi apa-apa masalah yang perlu dikemukakan akan disampaikan oleh wakil lah. Contohnya wakil penghulu lelaki menyampaikan masalah kepada guru, jadi guru tidak perlu untuk menghadap pelajar seorang demi seorang kerana pelajar amat ramai. Jadi perkara ini memudahkan guru untuk mendapatkan maklumat serta memudahkan pelajar untuk menyampaikan masalah kerana mereka hanya perlu menyampaikan kepada rakan mereka, iaitu rakan mereka lah. Okay, baik, seterusnya prosedur tetap semasa perkemahan. Okay, memastikan perlulah dipastikan perkara seperti ini, iaitu jangkitan penyakit, kesihatan lah. Kita perlu memastikan tiadanya jangkitan penyakit seperti malaria, campak, sesama dan lain-lain. Memastikan terkawalnya juga keracunan makanan dan kemudahan-kemudahan asas dan juga sistem komunikasi. Sistem komunikasi amatlah penting sekiranya berkemah di kawasan yang terpencil. Guru perlulah menyediakan alat-alat telekomunikasi yang baik, yang mempunyai liputan yang baik, atau sekiranya terdesak perlu menyediakan walkie-talkie agar kerana walkie-talkie tidak memerlukan signal radio. Mereka hanya berkomunikasi dengan alat-alatnya sahaja dalam jarak-jarak tertentu. Jadi peralatan seperti itu amatlah berguna di dalam kawasan yang kurang liputan. Dan juga kita perlulah memastikan prosedur keselamatan ini dilaksanakan dan juga dipatuhi.
dan pastikan jadual ikut perancangan dan ubah suai mengikut apa-apa yang tidak boleh dielakkan. Biasalah kita merancang, manusia hanya merancang dan Allah juga merancang dan Allah sebaik-baik perancang. Jadi kita akan ikut saja apa yang kita akan panggil improvise. Kita akan mengikut situasi dan juga mesyuarat penyelarasan harus dibuat bagi menilai dan membincangkan masalah yang timbul. Mesyuarat perlulah dilakukan pada akhir setiap hari, pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai dan bincangkan masalah yang timbul dan untuk memperbaiki pada masa akan datang. Contohnya apa ya? Masalah makanan yang kurang, yang sukar untuk dimasak. Jadi contohnya nasi tidak masak. Jadi untuk perkemahan akan datang, guru akan memikirkan inisiatif untuk membawa dapur gas atau sebagainya dan tidak menggunakan kayu api. Contohnya lah. Dan juga memastikan pemantauan terhadap aktiviti yang dilakukan sepanjang masa dengan memfokuskan keselamatan para pelajar. Prosedur tetap selepas perkemahan. Okey. Perkara-perkara yang dilakukan selepas tamatnya aktiviti perkemahan, guru perlu pastikan logistik atau peralatan perkemahan mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik. Bila kita contohnya perkemahan sudah siap dan barang-barang sudah dikemas, guru perlu pastikan perkara-perkara barang-barang, pelajar dan juga guru-guru tidak tertinggal, dan juga peralatan, contohnya peralatan dari sekolah seperti kemah dan sebagainya, memastikan berada dalam keadaan bersih dan juga baik. Dan juga memastikan kawasan perkemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelum. Okey. Kita tidak boleh, contohnya selepasnya perkemahan, sekiranya terdapat sampah sarak atau sebagainya, guru perlu mengadakan gotong royong ringkas dan menggesa pelajar untuk sama-sama mengutip sampah dan membersihkan sekitaran agar bersihlah, agar keadaan tempat tersebut adalah seperti mana kita baru datang. Kita tidak mahu pencemaran alam berlaku kerana program yang diadakan kita. Ya, baik. Itu ya. Dan juga kita perlu memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkemahan. Dan juga postmortem aktiviti yang dijalankan mengenai dan mengenal pasti kelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya. Ya, contoh seperti mana yang telah dikatakan tadi, kita sudah memaklumkan mereka yang berhampiran, iaitu penghulu, jabatan polis berdekatan, jabatan boba berdekatan, dan kita perlu untuk memaklumkan mereka dan mengucapkan terima kasih kerana berada dalam keadaan standby, dan juga kita mohon kebenaran untuk balik agar mereka mengetahui bahawa program kita sudah selesai. Dan juga kita perlu bentang dan membuat laporan, iaitu keuangan dan aktiviti, dan juga mengedarkan surat penghargaan pada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta penyertaan kepada para pelajar, dan juga dokumentasikan program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan. Dokumentasi ini bolehlah guru menulis secara ringkas apa yang berlaku, apa kelebihan, apa kekurangan, dan apa yang akan perlu diubah untuk masa akan datang. Okey, baik. Ini seperti mana kita telah lihat sebentar tadi, jadual yang telah disediakan. Jadual ini secara ringkasnya, jadual ini amatlah lengkap. Sekiranya kita dapat lihat, urusan diri ini kita dapat lihat daripada awal sehingga akhir, guru terlibat, sekiranya guru bertanggungjawab mengikut prosedur dalam jadual sebegini, contohnya, pasti program perkemahan akan mendapatkan risiko dan juga masalah yang minima, insya-Allah. Jadi sekiranya dijalankan program sebegini, masa dapat digunakan dengan efisien. Sekiranya kita lihat, okey, baiklah. Ini adalah alatan perkemahan seperti tadi. Okay, kesimpulan yang dapat saya katakan berdasarkan pembentangan saya pada hari ini, program perkemahan seperti ini amatlah wajar dilakukan oleh pihak sekolah, kerana sekiranya saya seorang pelajar, saya akan begitu seronok kerana bila lagi saya ingin dapatkan peluang untuk menyertai program-program yang menyeronokkan seperti ini bersama rakan-rakan, bersama guru yang bertanggungjawab,
dan juga dapat melakukan pelbagai aktiviti yang tidak dapat dilakukan secara sendiri. Jadi program yang dilakukan seperti ini di sekolah-sekolah wajarlah diambil berat dan juga diteliti dan juga diambil cakna agar program tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin dan juga pelajar dapat menimba ilmu pengetahuan. Seperti mana kita dapat lihat tadi, banyak pengetahuan dapat ditimpa ya. Contohnya kita lihat gambar ni. Kemahiran antaranya kemahiran memasak, antaranya kemahiran perkemahan. Pelajar sekolah rendah kebanyakan mereka tidak memiliki lagi pengalaman perkemahan dalam hidup mereka. Jadi amatlah baik sekiranya pengalaman mereka dengan sekolah adalah pengalaman mereka yang pertama dan pengalaman mereka akan kekal dalam memori mereka sebagai memori indah. Okay. Jadi banyak pengalaman kemahiran dapat belajar di sini, iaitu jemur kain, basuh kain dan juga membuat kayu api, menghidupkan api, makan secara beramai-ramai dan juga menepati masa ya, disiplin, kerana program perkemahan seperti mana kita dapat lihat jadual amatlah syarat dengan aktiviti. Jadi sekiranya pelajar dapat menyertai, pelajar dapat mengalami sendiri bagaimana proses perkemahan berlaku. Dan juga sekiranya program berjalan dengan baik dan jadi insya-Allah jadi pelajar dapat belajar dan sekolah mendapat manfaat. Okey, jadi itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.